Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang bijak berkarisma, seterusnya guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Hai, kawan-kawan, apa khabar? Nak dengar cerita saya? Baiklah. Kawan-kawan, sayang ibu tak? Kalau sayang ibu, mari kita dengar cerita ini. Batu belah, batu bertangkuk. Begitulah juga cerita saya. Suatu masa dahulu, di pinggir hutan ada sebuah kampung yang bernama Bukit Berapit. Di situ tinggal keluarga Mak Tanjung bersama Melur dan Pekan. Sejak suaminya meninggal dunia, Mak Tanjung sentiasa bersedih. Di kampung itulah terdapat batu belah, batu bertangkuk yang menakutkan. Pada suatu hari, Mak Tanjung teringin hendak makan telur ikan tembakul. Dia pergi ke sungai menangguk ikan. Kawan-kawan, hari itu nasib Mak Tanjung sungguh baik. Dia mendapat seekor ikan tembakul yang agak besar dan bertelur. Apalagi, dia sungguh gembira. Lalu pulang ke rumah dan menyerahkan telur tembakul kepada Melur untuk digulai. Melur gembira melihat ibunya sudah berselera hendak makan. Maklumlah, sejak ayahnya meninggal dunia, emaknya jarang makan nasi. Setelah gulai siap, dia mengajak ibunya makan bersama. Tapi Mak Tanjung menyuruh dia dan Pekan makan dahulu. Dia berpesan agar menyimpan sedikit telur tembakul untuknya. Ya kawan-kawan, sungguh berselera si Pekan makan nasi berlaukkan telur tembakul yang sangat enak. Akhirnya, telur yang dihidangkan telah habis dimakan oleh si Pekan. Dia merengek meminta telur itu lagi, tapi dilarang oleh Melur kerana telur itu telah diasingkan untuk emak mereka. Kawan-kawan nak tahu, sungguh degil si Pekan itu. Nasihat Melur tidak diendahkan. Dia menangis sekuat hatinya. Puas Melur memujuk. Namun Pekan tetap berdegil, lalu mengambil telur untuk emaknya di atas pepara dan memakannya hingga habis. Sebentar kemudian, kerja Mak Tanjung sudah siap. Dia pergi ke dapur hendak makan nasi. Baru beberapa suap makan, dia teringat akan telur tembakul idamannya selama kini. Dia memanggil Melur lalu minta telur tembakul itu. Dengan ketakutan, Melur mendekati ibunya dan di tangannya masih menggenggam telur ayam sebagai ganti. Dia memberitahu bahawa telur tembakul untuk emaknya sudah habis dimakan oleh Pekan. Ha kawan-kawan, apa lagi? Mak Tanjung merajuk hati terhadap kedua-dua anaknya dan mengatakan Melur dan Pekan tidak sayangkannya. Lalu dia hendak menyerahkan dirinya kepada batu belah, batu bertangkuk. Mak Tanjung terus turun ke tanah. Kesian Mak Tanjung ya kawan-kawan, dia kempunan telur tembakul. Melur merayu agar ibunya tidak meninggalkan dia dan Pekan. Mak Tanjung nekat turun ke tanah lalu menuju ke Bukit Berapit. Melur dan Pekan terus merayu sambil menangis. Kedua-duanya meminta ampun atas kesalahan yang dilakukan. Namun, Mak Tanjung terus meninggalkan mereka. Itulah balasan terhadap orang yang tidak menyayangkan ibunya. Ya kawan-kawan? Ha kawan-kawan, ketika itu dari arah hutan kedengaran bunyi yang menakutkan.
iaitu bunyi batu belah, batu bertangkuk yang sedang kelaparan. Melur semakin cemas. Dia berlari-lari sambil memimpin si pekan. Kedengaran juga dia merayu dan memanggil ibunya. Tapi kawan-kawan, nasi sudah menjadi bubur. Kasihan Melur dan pekan ya kawan-kawan. Walaupun berkali-kali mereka merayu, namun Mak Tanjung tidak mempedulikan rayuan itu. Dia semakin hampir dengan batu belah, batu bertangkuk. Beginilah suara Mak Tanjung. Batu belah, batu bertangkuk, telanlah aku, luluhlah aku kempunan telur tembakul. Tergamak Mak Tanjung ya kawan-kawan. Ketika itu juga terdengar bunyi batu belah seolah-olah membelah bumi lagaknya. Melur dan pekan berlari sekuat hati mereka. Tapi malangnya ibu mereka telah ditelan oleh batu belah, batu bertangkuk. Hanya rambutnya sahaja yang terurai keluar dari celah mulut batu itu. Apalagi kawan-kawan, Melur pingsan apabila melihat kejadian ngeri itu. Pekan menangis di sisi kakaknya. Sebentar kemudian, Melur tersedar apabila mendengar tangisan si pekan. Mereka cuba membuka mulut batu belah itu. Namun, usaha mereka sia-sia sahaja. Akhirnya, mereka kepenatan lalu tertidur. Dalam tidur, Melur bermimpi bertemu dengan seorang lelaki yang menasihatinya agar melupakan peristiwa itu. Apabila kedua-duanya tersedar, ada seorang nenek kebayan yang sanggup menjadikan mereka anak angkat. Apabila dewasa, Melur telah berkahwin dengan raja di negeri Bukit Kerayong. Dia telah menjadi permaisuri dan hidup aman bahagia. Ya kawan-kawanku, setiap penderitaan yang dialami oleh seseorang akan berakhir dengan kebahagiaan yang sejati. Sebagai anak, kita hendaklah mengenal jasa ibu dan bapa kerana syurga itu terletak di telapak kaki ibu. Setiap orang yang sabar akan diberkati Allah. Janganlah kita menjadi seperti Mak Tanjung yang mementingkan dirinya sendiri. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi kawan-kawan.